Dan orang tua ni, dia nak sangat anak, salah satulah anak harapan dia ni, ya, supaya menghadiri pertemuan dengan Nabi SAW untuk melihat perjanjian bai'ah ini. Amma dzalika syaikhu, siapakah orang tua ini? Beliau ialah Sayyiduna Abdullah bin Amr al-Khazrajil Ansari. Ulama kata Abdullah bin Haram al-Khazrajil Ansari. Wa amma gulamuhu, adapun anak dia bernama Sayyiduna Jabir bin Abdullah al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Madar rakbu yahuthul khuta min Yathriba ila Makkah tahduhu al-ashwaqu wa yadfa'uhu al-hanin. Pengarang kitab ini menggambarkan satu suasana rombongan orang-orang Islam daripada Yathrib ataupun Al-Madinatul Munawwarah yang datang daripada Madinah menuju ke Makkah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Falaqad kana ala mau'idin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan ini dah ada temu janji yang bakal mereka meterai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kullun man fi raqbi yatalahafu shauqan ila tilka al-lahzati allati yas'ud fiha bi liqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap seorang peserta yang dalam rombongan ini, orang kata apa, tak sabar-sabar dia nak berjumpa, nak menatap wajah Nabi, nak bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan mereka untuk apa? Ala sam'i wa ta'ati wa ala ta'yidi wa nasri, untuk mereka mengikat perjanjian setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah ke Madinah nanti. Apakah janji setia tersebut? Ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar segala arahan Nabi, mentaati segala arahan Nabi, dan membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi rakbi shaykhun min wujuhil qaumi ardafa wara'ahu ghulamahu as-saghirul wahid. Dalam rombongan ni tuan-tuan, ada seorang syekh. Syekhun dalam bahasa Arab, syekh ini dengan makna orang tua, dan syekh juga dengan makna orang alim, tok guru. Ya, kalau di negara Arab ataupun di Syria biasa orang panggil syekh ini dengan makna orang alim, orang hebat. Dan title syekh ini lebih tinggi daripada profesor, doktor dan sebagainya. Ya, sebab syekh ini tuan-tuan, dia berguru, dia bertalaqi, dia belajar style pondok lah kita kata. Ya, sebab tu orang yang mengaji pondok ni, dia punya kelebihan berbeza dengan orang belajar di universiti. Bukan anak nak kata belajar universiti tak bagus. Bagus, dia ada kebaikan-kebaikannya. Tapi pondok lain, lebih detail. Dia lebih, lebih detail lah kan. Ana ambil contoh lah. Masa Ana belajar kat Syria dulu, Ana mengaji ma'had. Ma'had ni, ma'had dengan belajar kat masjid, macam pondok lah kita kata. Bila ke Al-Azhar, apa yang kita dah belajar dekat Syria tu
Semua tu yang akan kita ulang balik semula dekat Al-Azhar, dekat universiti. Padahal dekat Syria tu kategori macam Ma'had sekolah je, tapi dia punya syllabus tinggi. Ya, tinggi. Jadi nak khabar cerita, syekh ini orang alim. Jadi dua lah, sama ada dengan mana orang tua ataupun dengan mana orang alim. Ada penyair mengatakan za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin inama syaikhu ma yadibu dabibah. Dia menyangka aku ni orang tua, padahal aku bukan orang tua. Orang tua ni yang berjalan dengan tongkat, tegeh-geh, gitulah. Okey, dalam rombongan ni tuan-tuan ada seorang syekh yang dia ni merupakan pemimpin di kalangan orang-orang Yathrib. Bersama lelaki ini, orang tua ini, anak dia yang kecil, yang bongsu, Al-Wahid, yang tunggal. Dialah salah satunya anak lelaki tunggal dalam 10 adik-beradik. 9 adik-beradik perempuan, 9 wedok, seorangnya lanang. Gitu. Betul? Betul lah. 9 perempuan, seorang je lelaki. Ini menunjukkan tuan-tuan, bukan semua orang zaman jahiliah dahulu bunuh anak perempuan diorang. Kita biasa dengar cerita kan, orang Arab jahiliah dia akan tanam hidup-hidup anak diorang. Tak, bukan semua. Ni cerita ni 9 anak perempuan dia bela sampai besar belaka. Last dapat juga anak lelaki seorang yang bongsu. Walaqad kana syaikhu harisan ashad al-hirsi ala ayashhada gulamu saghirul bai'ah. Dan orang tua ni dia nak sangat anak, salah satulah anak harapan dia ni, supaya menghadiri pertemuan dengan Nabi SAW untuk melihat perjanjian bai'ah ini. Amma dzalika syaikhu, siapakah orang tua ini? Beliau ialah Sayyiduna Abdullah bin Amr al-Khazrajil Ansari. Ulama kata Abdullah bin Haram al-Khazrajil Ansari. Wa amma gulamuhu, adapun anak dia bernama Sayyiduna Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ashraqa al-iman fi fuadi Jabir bin Abdullah wa huwa saghirun. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kanak-kanak ini masuk Islam sejak kecil. Daripada kecil lagi Allah Taala pilih dia datang jauh 500 km, datang jauh daripada Madinah untuk bertemu Nabi SAW, dan seterusnya masuk Islam. Wa tawassaqat silatuhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bermula pada hari itu begitu rapat hubungan budak ini dengan Nabi SAW. Munzu nu'umati azfarihi, bahasa kita kalau munzu nu'umati azfari makna sejak lembut ubun-ubun kepalanya. Orang Arab dia tak panggil sejak lembut ubun-ubun kepala. Orang Arab panggil sejak lembut kuku ni. Kuku baby kan lembut. Nu'umati azfar. An-nu'umah lembut, al-azfar kuku. Sejak lembut kuku lagi dah kenal Nabi. Gitu. Walamma wafada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Madinati muhajiran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ingat Nabi tu muhajir, bukan pelarian. Ya, ada seorang ahli parlimen goblok tu, dia kata Nabi pelarian, pelempang pun tahu. Kita, kau kalau bodoh kau diam lagi selamat, tu tak? Kau jangan pandai kata Nabi pelarian. Itu kau menghina dalam keadaan kau tidaklah nak hina Nabi, tapi itulah agak-agaklah nak jaga hati pelarian pun. Janganlah kita menyamakan Nabi dengan yang tak layak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu muhajiran, yang berhijrah. Dan hijrah Nabi ini berdasarkan wahyu, arahan Allah. Ya, pelarian-pelarian yang datang ke negara kita ni ada wahyu turun ke? Ya. Tidaklah aku nak bergaduh dengan pelarian, tidak. Tapi yang kau janganlah cerdik sangat. Samakan Nabi dengan pelarian.
Ya, muhajir ni yang berhijrah. Dalam Quran sebut muhajir, ya, orang yang berhijrah. Pelarian ni dalam bahasa Arab dipanggil laji'un, laji, ya, al-laji ataupun an-nazih, nazihin, laji'in. Nazih orang yang diusir daripada kampung halaman, disisihkan. Laji' yang meminta perlindungan. Tetapi Nabi SAW muhajir, yang berhijrah, yang didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian tu yang anda pernah cerita kat tuan-tuan dulu, kalau tuan-tuan ingatlah, tapi confirm korang lupa. PKP lama sangat. Perjanjian tu apa? Orang Madinah siap datang, tahu tak, ke Mekah tu. Sebelum Nabi pindah, dia datang ke Mekah, jumpa Nabi, siapkan belaka kelengkapan. Ya Rasulullah, datang ya, jangan tak datang, duduk dengan kami ya, kami akan support, kami akan bantu, kami akan tolong, kami akan kuatkan, kami akan, dia janji. Kau nak kata Nabi itu pelarian, tempeling baru tahu. Jadi dia ni bersungguh nak menyambut kedatangan Nabi SAW. Lepas tu pula orang-orang Al-Ansar ni, bila dia tahu Nabi dah keluar daripada Makkah menuju ke Madinah, tiap-tiap hari panjat pokok tamar duk tunggu, dah sampai ke belum, jauh lagi ke, bila nak sampai ni, punya seronoknya dia orang. Nabi sampai dia orang siap sambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta شرفت المدينة مرحبا يا خيرادا. Siap buat lagu sambut Nabi. Ada tuan-tuan pernah sambut pelarian datang ke Malaysia buat lagu? Ada? Sambut kepok ke kat mana pantai, ada. Kau perambat lagi adalah. Disambut kau tahu tak? Sebab tu nak cakap kat parlimen tu, biar sekolah dulu. Ni ramai ahli parlimen yang tak sekolah, tuan-tuan. Baru nak disekolahkan, ramai. Baru nak disekolahkan, Syekh. Sungguh aku cakap. Betul lah kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar kata apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajar betul-betul, pandai-pandai sebelum kau dilantik jadi pemimpin. Bila kau dah jadi pemimpin, tak ada masa dah nak belajar. Tak ada masa dah nak belajar. Itu bahaya. Tak kiralah apa label yang orang nak bagi ke kita, belajar dulu. Hatta kau nak belajar dapat gelaran doktor, profesor, biar alim baru dapat gelaran. Ini kadang gelaran profesor, doktor, benda basic. Sungguh ada, Syekh. Ana pernah, cerita lama lah ni kan. Ada orang tanya dekat seorang dia ni, jawatan besar lah dalam bidang agama ni. Bila orang tanya, kenapa Nabi SAW tak terima sedekah? Nabi terima hadiah. Kenapa Nabi tak terima sedekah? Jadi hamba Allah Datuk yang ada gelaran ni, jawab. Eleh, biar betul kata. Padahal benda tu kan, Nabi memang tak boleh menerima sedekah. Haram menerima sedekah. Sebab sedekah ni benda yang boleh menjatuhkan maruah para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey tuan-tuan semua. Jadi orang sambut Nabi beria-ria dekat Madinah. Lepas tu dilantik jadi ketua, jadi pemimpin di Madinah. Ada mana Bangla sini masuk calon pilihan raya ada? Okey, jadi sekolah dulu, belajar dulu Jangan cakap kau sedap mulut kau kat parlimen. Jadi apabila Rasulullah SAW sampai ke Madinah berhijrah, tatalammadha as-sabiyyul mu'min
ala yadai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari antara anak murid yang termuda yang belajar, yang bertalaqi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Untung sahabat ni dapat belajar dengan Nabi kecil-kecil, belajar dengan Nabi. Untung, ya Allah. Anak mimpi Syekh Qurayyim semalam, lama kot dia tak datang Malaysia. Sejak PKP benda ni, mimpi pegang tangan dia, dia katakan, Nazmi, aku ni dah berdakwah 60 tahun dah. 60 tahun dah Syekh, Masya Allah. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu belajar dengan Nabi SAW. فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله. Maka beliau salah seorang daripada pelajar tercerdik yang pernah dilahirkan oleh Al-Madrasatul Muhammadiyah. Satu istilah Al-Madrasatul Muhammadiyah, sekolah Muhammad, sekolah yang diasaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bila baca perkataan ini, Al-Madrasatul Muhammadiyah ni, ini istilah ni tuan-tuan, sebelum ni orang tak pernah guna tau. Yang mula-mula kalau tak silap ana yang guna Al-Madrasatul Muhammadiyah ini, dan sekolah Muhammad ini, ialah seorang ulama Al-Azhar bernama Syekh Abdul Hamid Kishk rahmatullah alaihi. Syekh Abdul Hamid Kishk ini tuan-tuan seorang ulama yang luar biasa. Allah Ta'ala uji dengan penyakit buta. Dia ni cerita dia masa dia kecil, dia lahir-lahir, ketika umur dia 6 tahun, mata kiri dia sakit. Dia keluarga susah, mak bapak orang miskin, orang kampung. Jadi bila sakit mata belah kiri, bawa lah pergi berubat. Adalah Tok Bomoh Siam mana kampung dia tu, berubat buat buta terus mata dia. Buta mata Syekh Abdul Hamid Kishk. Tinggal mata belah kanan. Mata belah kanan ni pula jadi letih. Dia je kena buat kerja. Lama-lama sampailah dia belajar kat Al-Azhar. Dia cerita, habis jawab periksa, dia tengok kertas tu makin kabur, terus buta. Dua-dua buta, kanan dan kiri buta. Tapi subhanallah, Allah ganti dengan hati yang amat terang, luar biasa. Dia kalau dia ceramah, kalau tuan-tuan faham bahasa Arab lah ya, anak kalau jogging, berlari, anak dengar ceramah dia sejam, boleh hilang letih. Bukan hilang letih, bukan tak letih. Tapi kita boleh jadi tak sedar tau. Bila dengar ceramah tu, leka. Sejam aku boleh layan. Sedapnya Syekh Abdul Hamid Kishk ni tuan-tuan, seorang ulama yang berani. Jadi dalam khutbah dia kata apa? Huna al-madrasatul Muhammadiyah allati tantaliku fiha ashabu Muhammadin. Dia ceramah dia memang power. Dan ni tuan-tuan, kalau dia khutbah, orang dengar khutbah dia macam kena histeria orang. Macam kena histeria Syekh. Allah gitu. Tuan-tuan faham tidak cerita aku ni? Kau dah dengar khutbah macam mana? Tidur. Orang tidur, lepas tu kau tak ada respon. Bodoh. Kau tak dengar kata Syekh Abdul Hamid Kishk kalau dia khutbah Syekh. Masjid dia pukul 12 tu jangan harap kau nak masuk lah. 12 dah full lah. Cakap banyak kau. Tapi anak tak sempat lah. Dia meninggal tahun 1996 katanya. Kita balik 69 ke 96 lah. Saya 96 pun. Jadi anak kenal tu melalui tape dia. Arwah bapa mertua anak belajar Al-Azhar. Dia suka sangat dengar ceramah Syekh Abdul Hamid Kishk ni. Jadi dia cerita dalam khutbah dia. Dia berani tuan-tuan. Dia cerita dia kena tangkap. Jadi antara sebab dia kena tangkap, sama khutbah dia lah, power. Yang kedua, SB Mesir ni jumpa dia, minta dia berkhutbah menghalalkan darah Sayyid Qutb, salah seorang pemimpin Al-Ikhwanul Muslimun.
Jadi wakil Special Branch tu kata, engkau diarahkan oleh kerajaan supaya berkhutbah menghalalkan darah Sayyid Qutb rahmatullah alaihi yang mati kena gantung tu, antara anak didik Hasan Al-Banna, walaupun dia tak sempat bersama dengan Hasan Al-Banna. Jadi apa kata Syekh Abdul Hamid Kish, kalau aku tak buat, manakala aku tak khutbah dengan tajuk tu, engkau orang buat apa kat aku? Engkau akan dipenjarakan. Nak penjarakan aku? Apa kata Syekh Abdul Hamid Kish? As-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani fih. Aku lebih rela masuk penjara daripada nak buat benda gila tu. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Bayang orang buta macam mana. Kesian masuk penjara seorang-seorang lah tu, tak ada kawan. Dia kata malam tu dia berzikir pada Allah. Buta, orang buta masuk penjara macam mana, dengan sebab politik lah ni masuk penjara. Malam tu tuan-tuan, sebelum subuh dia terlelap dalam keadaan dia sedih kan. Allah uji dia tertidur, dia bermimpi. Mimpi apa tuan-tuan? Dia mimpi dia nampak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri di hadapan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpi itu Abu Bakar nampak dia. Digambarkan dalam mimpi itu Abu Bakar nampak dia. Dia pun mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kau tak nampak ke aku ni kena penjara? Apa salah aku ni? Kan, apa silap yang aku buat kena penjara? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Maka sabarlah kamu dengan ketentuan kami, ketentuan Tuhan kamu, sesungguhnya Allah yang memerhatikan kamu. Makna sabar. Apa yang kau kena ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu hebatnya Syekh Abdul Hamid Kish ni. Banyaklah cerita dia tuan-tuan, masuk keluar penjara dan akhirnya beliau meninggal ketika hari Jumaat sembahyang sunat. Sebelum dia nak jadi khatib, dia sembahyang sunat pada sujud rakaat pertama, sujud kedua rakaat pertama, beliau meninggal dunia rahmatullah alaihi. Jadi dialah orang yang mula-mula mengeluarkan istilah huna al-madrasatul Muhammadiyah. Di sinilah sekolah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Best kalau tuan-tuan kan boleh faham bahasa Arab, dengar khutbah Syekh Abdul Hamid Kish ni. Orang tak ada dosa, mana dosa mata tak ada. Dia kata, ketika aku hari pertama melangkahkan kaki di atas mimbar kan, ketika hari pertama aku melangkahkan kaki di atas mimbar, aku dah berjanji dengan Allah Ta'ala, aku dah berjanji dengan Allah, aku takkan jual agama aku. Apa yang berlaku, aku akan langgar, dia kata kan. Dia sound dia memang power lah sebenarnya ceritanya. Dan luar biasa, Masya Allah, dia luar biasa. Khutbah dia tuan-tuan mengikut isu semasa. Minggu tu apa isu semasanya, dia akan cerita topik tu lah. Dia bukan macam kita makanlah buah-buah tempatan. Aduh, sabar je tu. Wa hasbuka an ta'lam anna musnad Jabir bin Abdullah yadumu baina dafatihi 1540 hadisan. Dan adakah kamu mengetahui bahawasanya Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 1540 hadis. Banyak tu, 1540 hadis. Maknanya dia duduk dengan Nabi tu, dia talaki istiqamah je dengan Nabi sampai dia ni hafal 1540 hadis. Kita taklah kan. Kita ni berapa hadis yang kita baca tuan-tuan? Ada sampai 40 hadis ada? Ada? Angguk je. Nak angguk pun tak confident. Sabar je lah. Angguk ada. Kau ada ke tak ada mana aku tahu kan. Jadi kita ni tuan-tuan hampir kan. Sebab tu kita ni sibuk macam mana tuan-tuan, bacalah hadis Nabi.
Kan ada hadis 40 kan, ada bacalah hadis 40 tu. Satu hari bacalah satu hadis. Kan? Atau baca kitab hadis Riyadus Salihin, baca. Jangan langsung tak baca. Besok kat akhirat kita ni nak ada bukti, nak ada kena saksi. Kan Quran baca berapa juzuk, khatam berapa kali, hadis nak baca ke tidak? Ni ke tidak? Ni tak baca. Habis kau nak timbang apa? Baca apa? Baca WhatsApp. Baca WhatsApp. Kau nak timbang WhatsApp kat akhirat besok, dia pelangkung handphone atas kepala kau besok. Okey tuan-tuan semua. Wa anna al-Bukhari wa Musliman athbata fi sahihayhima ma yanufu ala mi'atain min ahadithihi tilk, dan al-Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis daripada periwayatan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Lam yashhad Jabir bin Abdullah Badran wala Uhudan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana saghiran min jihatin. Jabir bin Abdullah tak sempat menghadiri peperangan Badar dan Uhud dengan sebab dia masih kecil lagi. Mungkin umur dia dalam 14 tahun kot gitu. Tak baligh lagi. Jadi dia tak layak pergi perang, Nabi tak bagi. Yang pertama. Yang kedua, wa li'anna abahu kana ya'muru bil baqa' مع أخوات التسع من جهة أخرى ذلك لأنه لم يكن له نعار سواه يقوم على أمرهن. Yang kedua dengan sebab dialah satu-satunya anak lelaki tunggal. Jadi kalau apa-apa hal berlaku, dialah anak lelaki yang kena bertanggungjawab. Dalam setengah riwayat cerita, masa nak pergi perang Uhud tu, Jabir ni budak lagi. Dia kata ke abah dia, Abah tak payahlah pergi, Abah dah veteran, bagilah saya muda lagi. Anak tu nak pergi perang. Bapak dia kata apa tu ke anak dia? Wahai anakku Jabir, Abah kalau bab lain Abah boleh mengalah, no problem, tak apalah kau pergi. Bab kenduri kahwin ke, bab apa ambil bantuan ke benda, apalah kau pergi. Tapi bab jihad, minta maaf, itu syurga Allah, Abah takkan bagi kau, biar Abah masuk dulu. Sampai macam tu Abah dia, kau tahu tak? Jadi Abah dia suruh Jabir ni duduk rumah jaga adik-beradik. Haddatha Jabirun faqala, Jabir cerita, lamma kanat al-lailatu allati sabaqat Uhudan da'ani abi wa qala, pada malam yang keesokan harinya berlaku perang Uhud, bapa aku panggil aku. Bapak dia kata apa? Ya Jabir, inni la arani illa maqtulan ma'a awwali man yuqtal min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni wallahi ma ada'u ahadan a'azzu alayya minka ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dia pegang Jabir, dia peluk anak dia, dia kata, wahai Jabir, besok perang Uhud, dan Abah dapat rasakan besok bila berlaku peperangan, Abah lah orang yang pertama akan gugur syahid insya-Allah. Sampai macam tu Abah dia. Dia letak diri dia nombor satu syahid. Dia takkan bagi orang lain. Kau tengok. Yatasabaquna ilal ji'ani yusabiquna, yatasabaquna ilal ti'ani yusabiquna ilal jinani. Mereka berlumba-lumba untuk mati dulu. Siapa dapat first kali mati dulu, berlumba-lumba. Bayang sahabat Nabi, kita tak dapat nolong, nak berlumba kita, pergi dah. Kalau orang kalau kat masjid ni berlumba, tak orang datang kat masjid, tak ada je. Kecuali kalau kita kata, kita share kat grup WhatsApp, ada satu lori musang king nak dibagi percuma pada penduduk kampung. Yatasabaquna ila musang king kong. Kau tengok berlari kau tu. Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal, Tok Mudim berlari. Aku pun berlari nak kaburnya, nak dapat musang king. Tapi babul jihad, tak adalah kita ni. Bapak dia ni, dia cakap, insya-Allah besok bila berlaku perang Uhud, Abah pertama akan syahid. Lepas tu bapak dia ni tuan-tuan disebutkan, nanti kita ceritalah, nanti cerita. Jadi apa kata bapak dia? Jabir,
dalam hidup abah ni, orang yang paling abah sayang ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang pertama dalam hidup abah. Yang kedua, engkau adalah anak harapan abah. Wahai Jabir, inna alayya dainan faqdi anni warham akhawati. Abah ni ada hutang nak. Besok kalau abah syahid, kalau abah mati, tolong selesaikan hutang abah. Kan Nabi kata, yaghfirullahu li syahid illa dain fa inna Jibril qala lidzalik. Allah ampunkan semua dosa orang syahid kecuali hutang. Hutang no way man. Hutang kena bayar. Main syahid juga, tapi kalau hutang banyak tak selesai, kena bayar hutang. Jadi bila abah syahid nanti, kau tolong settlekan hutang abah. Warham akhawatik, dan kau jagalah adik-beradik kau 9 orang perempuan, kakak-kakak kau tu belaka. Dia tu adik bongsu, anak bongsu, kau jaga belaka kakak kau tu. Wastausi bihinna khairan, dan nasihat mereka dengan yang terbaik. Falamma asbahna kana abi awwala qatilin qutila fi Uhudin. Keesokan harinya berlakulah peperangan Uhud antara tentera Islam dengan tentera kafir Mekah, dan tersebar berita orang yang mula-mula syahid. Siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Amr al-Khazraj al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Bapa dia orang yang mula-mula syahid. Bila bapa dia syahid, tuan-tuan, orang kafir punya seronok pasal mereka berjaya membunuh orang Islam yang pertama. Dia robekkan muka bapak dia ni, potong hidung, potong telinga, korek biji mata, rabak habis muka dia, tuan-tuan. Jahat tak jahat orang kafir. Jadi Jabir ni dalam riwayat cerita, dia datang nak tengok jenazah bapak dia. Orang tak bagi, orang kata jangan tengok, kau budak lagi, kau tak sanggup tengok muka bapak kau macam mana kan. Nabi kata tak apa, biar dia tengok. Dia tengok, dia buat gini, kesat air mata dia tengok keadaan jenazah bapak dia tu. Tapi Nabi kata apa? Bergembiralah wahai Jabir, bapak engkau ni Allah kurniakan, Allah berdialog, bercakap dengan dia, berdepan dengan dia. Di alam roh Allah kata ke dia, kan? Apa kata Allah pada Jabir, pada bapak dia ni? Allah kata, engkau ada apa-apa permintaan tak? Dia kata apa? Ya Allah, aku ada permintaan. Apa dia? Supaya kau hidupkan aku kali kedua untuk aku berjuang dan berjihad, untuk aku syahid sekali lagi ya Allah. Bapak dia minta syahid sekali lagi. Ana pernah baca, kalau tak silap ana, dalam kitab Riyadhus Salihin, bapak dia sebut macam tu. Kenapa tahu? Sebab bapak dia ditunjukkan syurga. Allah tunjukkan syurga, dia tengok cantiknya, Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya syurga. Allah kata apa? Syurga ni, yang lawang kau tengok ni baru sekali kau syahid. Kalau kau syahid 2 kali, lagi power lagi. Ya ke? Maka dia kata, ya Allah, hidupkan aku kali kedua untuk aku syahid sekali lagi. Maka Allah kata, sekali je. Kan? Dia ni kehebatan bapak dia, tuan-tuan, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi falamma dafantu ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bila habis kebumian jenazah bapak dia, Jabir jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna abi taraka dainan alaihi. Ya Rasulullah, abah saya berhutang. Ramai orang berhutang abah saya. Walaysa indi ma afihi bihi illa ma yukhrijuhu thamaru nakhilihi wa la amatu ila wafa'i daini min dhalika thamri lama adaitu fi sinin. Tapi ya Rasulullah, abah ni tak ada harta mana. Kalau ada pun itulah kebun tamarabah tu Kebun tamarabah ni ya Rasulullah, kalau nak buat bayar hutang, bukan setahun, bertahun-tahun pun tak boleh habis. Bertahun-tahun tak settle hutang abah. Banyaknya hutang abah tu. Tak apa. Dan Jabir kata, dan hasil kebun ni lah nak besarkan adik-beradik. Itulah dia orang makan daripada kebun ni. Kalau bayar hutang, makan apa kita orang? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madha ma'i ila baydara tamrina wa qala li. Maka Nabi kata, tak apa, mai sini, ikut aku. Nabi pun pergi kat kebun Jabir ni, kebun bapak dia.
Nabi kata, mana tempat bapa engkau jemur tamar? Baidar ni tempat dijemur tamar supaya kering. Dia bawa lah. Dekat kawasan jemur tamar tu tuan, adalah orang kata tamar kan. Abang nak kata sejemput sikit sangat. Namanya apa? Siapa? Selonggok. Aduh, aku ni bahasa Melayu tak ingat. Selonggok. Adalah selonggok tamar. Taklah banyak, ciput je pun kan. Maka Nabi kata, aina ghurama'u abik? Siapa yang berhutang dengan arwah, mana panggil? Nabi kata. Maka dia panggillah para sahabat yang ketika masa bapa dia hidup dulu, bapa dia pernah berhutang dengan sahabat tu. Beratur. Seorang-seorang beratur. Haji berapa? Almarhum Asyid berhutang berapa? Diorang hutang bukan sikit-sikit bang, bukan sekilo 2 kilo. Kan? 600 gitu lah. Beratus-ratus. Yang ni contoh lah. Berapa? 100 kilo. 100 kilo. Ambil kaup. Kaup, timbang, letak dalam guni. Cukup. Jalan. Lagi siapa? Ni berapa kilo? 200. 200 kilo. Kaup lagi. Letak, jalan. Ni berapa? Gitulah. Apa kata Jabir? فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُ مِنْهُ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي دَيْنَهُ كُلَّهُ مِنْ تَمْرِ تِلْكَ السَّنَةِ. Lalu ditimbang, dibagi sehingga habis semua hutang bapaknya dibayar. Apa kata Jabir? Wa inni nazartu ila Baidar fawajadtu kama huwa ka'annahu lam tanqus minhu tamratun wahidah. Aku tengok dekat selonggok tamar, sebiji tamar pun tak bergerak. Main mana tu tuan-tuan? Apa kata ulama? Yang membayar hutang bapak dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bayar tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bayar, Syekh. Subhanallah. Tak bergerak kau tu, tak. Tambah tu, selonggok tu dia berjadi selonggok. Dah timbang 200 kilo, 300 kilo, beratus-ratus kilo. Dia pun tambah tak bergerak lagi. Siapa yang bayar? Allah. Tu penting orang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu dan mengukuhkan pendirian kamu. Allahu Akbar. Tapi itulah kita di iman cap ayam, kita iman cap kelapa laut Afrika kan. Iman kita tuan-tuan, iman kita iman haprak. Saya tak kata tuan-tuan, kata ke tuan-tuan mengawal pula kan. Saya gitu. Kita ingin dengan Allah gitu-gitulah. Time susah baru tegih-tegih dengan Allah, time senang lupa pada Allah. Okey tuan-tuan, jadi akhirnya selesai hutang almarhum asyahid Sayyiduna Abdullah bin Amr al-Khazraj al-Ansari dalam keadaan sebiji tamar pun tak bergerak. Anda teringat kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ni cerita dalam hidup dia ada 3 benda yang dia sedih. Yang pertama, dia sedih dengan sebab kewafatan Nabi SAW. Yang kedua, dia sedih dengan sebab kes pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, dia sedih dengan sebab dia hilang bekas tamar. Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia ada satu bekas tamar. Contohlah dalam kotak ni kan, Abu Hurairah ni letak tamar, adalah dalam 6-7 biji kot, tak sampai 10 biji. Itulah bekas tamar, kulu kilir bawa tamar tu. Dia makan sebiji, kan, makan sepuluh letak balik. Dia susah miskin. Nabi kata, kau buat apa tu ya Abu Hurairah? Dia kata, ya Rasulullah, ni bekas tamar aku ni, kulu kilir ke bawah ni je lah. Makan tengah hari, makan pagi, makan malam. Nabi kata, mai sini, bagi kat aku. Dia bagilah ke Nabi. Nabi baca doa bismillah. Nabi kata, contohlah kan, kau kalau kau makan, kau masukkan je tangan, jangan buka. Jangan buka, gitu je. Makan, ambil, tutup gitu. Nanti kalau nak makan lagi, tak tangan, ambil. Abu Hurairah kata, sejak pada tu aku makan, tak pernah habis tamar tu. Bertahun-tahun. Kan? Biar betul. Makan, biar betul. Ada lagi.
Padahal masa dia ingat tu ada dalam Nabi biji kot. Tak habis dia betul. Kau berkatnya ya Allah kan. Kalau Nabi hidup sekarang untung kita tuan-tuan. Tapi yang dia sedia apa? Last bekas hilang kena curi, dia kata mangkuk air betul. Tak mana orang curi. Hilang dia kata bekas tabah tu, sedihlah aku. Kalau tak, itulah. Yang curi tu tak tahulah masih ada lagi kita nak tamat tu, Allahualam tuan-tuan je. Okey lah, itu nak khabar berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu tufiya walidu Jabir lam tafutu ghazwatun wahidatun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak kewafatan bapa dia Sayyidina Abdullah, Jabir ini baru layak pergi perang. Maknanya dia baru umur 15 tahun kot. 15 tahun baru layak pergi perang kan. Jadi umur 15 baru layak pergi perang. Jadi perang Badar tak boleh pergi, perang Uhud tak boleh pergi, perang Khandaq baru dia layak pergi perang. Dan masa tu dia dah berumah tangga. Walaqad kanat lahu fi kulli ghazwatin hadithatun turwa wa tufadh falnatrukil kalama liyarwi lana ihda hawadithihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir kata, kau panjang umur. Jadi kita kena ikut SOP, kita kena berhenti. Kalau aku sambung kan, kena tutup masjid kau nanti kan. Ya Allah panjang umur dan rezeki. Sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan kisah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.